Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Ira Tajul Razif bin Abdul Aziz, Pegawai Tugas-Tugas Khas Pejabat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Ahmad Kamal Idris bin Muhammad Nawawi, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas. Yang berbahagia Datuk Indra Mahmud bin Muhammad Nawawi, Ketua Pegawai Eksekutif KSN Pahang. Yang berusaha Puan Dadawati bin Dahalan, Pengarah Bahagian Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kemas, Ibu Pejabat. Tuan Zulkifli bin Ahmad Nazri, Pengarah Kemas Negeri Pahang. Yang berusaha Ustaz Syarul Khanai bin Muhammad Nazir, Pengarah Eksekutif Mandu Hilang Sungai Berhad. Yang berusaha Ustaz Muhammad Idrus bin Abdul Rahman, Siti Sera Agong Pintu Kebangsaan. Yang berusaha Ustaz Muhammad Sanam bin Abdul Ghani, Pengurusi Pintu Pahang, Barisan Jawatan Kuasa Penyeras Program, para peserta seterusnya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat bersama dalam libat urus program Prantahfiz Tadika Kemas 2024. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Ira Tajul Razif bin Abdul Aziz di atas kesudian menghadiri ke program kita pada hari ini. Seterusnya, bagi memberkati majlis, majlis menjemput Ustaz Muhammad Saharudin bin Zaidan untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم طول امورنا وصحح اجسادنا ونور قلوبنا وثبت ايماننا واحسن اعمالنا ووسع رزقنا والى الخير قربنا وعن الشر ابعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والاخره انك على كل شيء قدير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Saharudin bin Zaidan atas bacaan doa sebentar tadi. Mufasci adalah misi Pawis Agama Nusa dan Bangsa. Ayo kita mulakan diskusi, moga mendapat kata solusi. Majlis ini menyerahkan kepada Ustaz Ahmad Umi bin Nur Syamli untuk memulakan sesi kita pada hari ini. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu Yang bahagia Datuk Ira Tajul Razif bin Abdul Aziz, Pegawai Tugas Khas Jabatan Timbalan Perdana Menteri. Yang bahagia Datuk Ahmad Kamal Idris bin Muhammad Nawawi, Ketua Pengarah Kemas Malaysia. Yang bahagia Datuk Indra Mahmud bin Muhammad Nawawi, Ketua Pegawai Eksekutif KSN Pahang, serta barisan VIP dan juga Guru Kemas, Pegawai Kemas, Pegawai daripada KSN Pahang dan semua sekali yang berada dalam Dewan yang sangat berbahagia pada pagi ini. Saya rasa kita telah pun mulakan dengan beberapa slot pada pagi tadi dan sekarang itulah slot yang saya akan kendalikan. Jadi tanpa buang masa lagi, saya nak persilakan barisan panel kita pada pagi ini. Silakan yang dia Datuk Ira Tajul Razif bin Abdul Aziz, silakan dan bahagia Datuk Ahmad Kamal Idris dan juga yang Datuk Indra Mahmud dan juga Ustaz Idrus untuk naik ke atas pentas. Silakan.
kumpulkan soalan-soalan yang berbangkit ataupun isu-isu yang berbangkit sepanjang program Tabika Kuala Tahfiz Kemas ini dilaksanakan bermula pada tahun lepas. Dan hari ini kita akan berkongsi dan kita akan mengupas beberapa soalan yang telah pun dirumuskan oleh Western dan kita akan tanyakan kepada barisan kajian kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi kepada anda semua okey ke? Bapak-bapak saya kata senyum sikit. Okey, alhamdulillah. Saya dapat maklumat yang hadir pada hari ini adalah datang dari seluruh Malaysia yang kita bawakan, yang merupakan barisan pendidik PPM daripada Kemas di seluruh Malaysia yang telah memulakan program MINTIS ini. Dan alhamdulillah feedback yang sangat-sangat baik kita dapat. Dan insya-Allah, jadi kita nak mulakan soalan yang pertama. Kita nak tanyakan dululah kepada yang Datuk Kamal dulu. Nak mulakan sebagai orang kata tuan rumah lah ataupun yang mengajarkan, insya-Allah. Jadi Datuk, untuk permulaan mungkin Datuk boleh ceritakan kepada kita semua, mungkin apakah langkah Kemas dalam memastikan jaga kanak-kanak yang beragama Islam ni atau cicit daripada mengikuti pendidikan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan moderator, Datuk Tajul, yang bagi Tajul, yang bagi Datuk Indra, Tuan Haji Suhaib Idrus dan rakan-rakan Kemas, tuan-tuan daripada Yayasan Faham, daripada Yayasan Pita, tuan-tuan yang sekalian. Jadi menjawab soalan apakah langkah kami memastikan program ataupun modul praktis ini mencakupi anak murid kita walaupun tak melibatkan guru yang beragama Islam. Itu sebabnya pada hari ini kita menjemput pemaju masyarakat Bina Ihsan dan juga penyedia-penyedia Bina Ihsan untuk dilatih sebagai moderator kita. Dan kumpulan inilah yang support. Kita ada seramai 325 orang pemaju masyarakat Bina Ihsan di seluruh negara. Dan jadi unit Bina Ihsan ini akan terlibat sama dalam program Tahfiz. Itu sebab hari ini kita panggil 87 orang di kalangan Bina Ihsan untuk diberikan latihan kaedah teknik untuk hafazan yang dilaksanakan oleh pihak yang faham. Jadi mungkin kita akan gunakan nanti Bina Ihsan untuk pergi ke kelas untuk mengajar, especially kanak-kanak yang beragama Islam yang gurunya adalah bukan Islam. Inilah strategi kita yang kita rancang supaya boleh mencukupi dalam tahun 2026 kita boleh cover anak-anak kita di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Saudara moderator, alumni Tahfiz, kita bangga sekali Datuk Tajul, Ahmad Kamal, Ustaz, tuan-tuan dan puan sekalian. Ini satu soalan bagi saya yang sangat baguslah. Selepas habis Tabika Kemas, Tabika Kemas, what's next? Jadi ini kita nak bercadang dah. Sebenarnya sayang esok kita mungkin first question kita akan ada 4 kelas dan berapa orang
Takkanlah kita lepaskan begitu saja. Rugi sangatlah kalau tanya saya. Jadi kita mungkin nak bercadanglah pada menteri ke, pada menteri ke. Kita dia sangat faham tuan-tuan dan puan. Kita sudah ada sekolah rendah tadika, tahfiz. Jadi kita dah operate selama 3 tahun. Jadi boleh katakan kemasukan ke sekolah rendah kita ni 80% dari pelajar-pelajar tadika tahfiz kita faham. Jadi orang lain masuk pun apa dah apa namanya agak terhad. Jadi dengan mereka telah memulakan pendidikan pratahfiz, maknanya dia hafal 30. Apabila anak-anak ni pergi ke sekolah rendah, kita punya sasaran insya-Allah by the time dia keluar sekolah rendah darjah 6, kita punya sasaran adalah mereka akan hafal 30 juzuk. Jadi saya nak mencadanglah lepas ni mungkin kita kena bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, dengan MARA, kena sambut anak-anak pelajar yang telah kita dedahkan dengan pratahfiz. Kalau tidak dia ada kelongkongan di situ. Jadi macam kita alhamdulillah di Sepang kita pun dah ada sekolah menengah kita ada Mak Tahfiz Faham, Mak Tahfiz Turab. Jadi apabila mereka pergi ke sekolah menengah, makna soal hafalan telah selesai. Cuma dia nak mengulang. Jadi makna adalah untuk akademik ada masa, untuk co-curriculum, untuk sosial ada masa. Jadi saya nak cadanglah maknanya soalan lagi saya soalan yang baik. Kita kena think forward mungkin dalam 3 tahun lagi kena ada sekolah untuk menyambut anak-anak yang keluar daripada tabung-tabung itu insya-Allah. Baik. Terima kasih Tuan Dr. Jawan. Jadi satu cara yang baik saya mungkin boleh kemudian yang kita pun di dalam itu kemudian akan dipahami kan. Kemudian yang kita mahu tadi kita dipahami oleh semua ini. Jika dalam sekolah terus kesini dekat sekolah rendah, malah yang akan datang ke difahamkan insya-Allah dari sisi juga akan temukan universiti tahfiz juga bagaimana yang telah dimaklumkan. Jadi ini satu-satu yang baik. Jadi sebab anak dalam kelas ini bila mereka ada asas dalam hafazan Al-Quran, kita tak boleh biarkan mereka terlalu lama. Kadang-kadang sebab belajar kita berada di sekolah rendah masalah dan sebagainya biasa, kita ada satu siklus yang momen untuk teruskan hafazan mereka. Itu yang sebenarnya sangat sayang kalau kita biarkan mereka. Sedangkan kita ada juzuk 30 ini satu juzuk tu. Pasal orang ayah tu ada buku tentu kita akan tentu jadi mereka yang ada ini perlukan terus mereka ini dapat kata hafaz satu Quran itu adalah dengan diberikan. Jadi ada soalan yang seterusnya kepada Ustaz khusus. Di mana yang kita semua maklum sekarang ini projek ini fokus kepada meningkatkan kemampuan asas Quran pada di tempat masing-masing. Mungkin Ustaz khusus kepada kita semua apakah dia hal lucu yang saya faham adalah yayasan kita dan yayasan kita adalah merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa kita mungkin berbalik dan kamar betul tidak malam. Alhamdulillah berdoa kepada Rasulullah Alhamdulillah syukur Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala ini tidak sahaja terlibat dalam program kuat-kuatnya terlibat. Jadi asas mereka tidak asas asas pendidikan kan jadi kejadian yang berbicara tentang sesuatu yang dibuat praktis kemana dan kemana suatu buat terus dan dalam pendidikan yang memang pengajian kita asas Al-Quran dan bila dia masuk melakukan asas di dan masuk melakukan visi dan kita bisa melakukan bahan dua kasus mencari yang tertentu dan alhamdulillah kita dah jalan sekarang ini jika biasa kita buat sahaja kepada rumah yang mana pilih masa
ada yang berpendapat, mungkin ada yang paham dan sebagainya. Dan kebiasaan itu lain itu. Kalau kita tidak buat sesuatu, cuma mengasih sesuatu lain. Jadi alhamdulillah kita dapat menjaga. Sekarang ini kita bersama kita dapat satu rasa untuk menjaga atau terpaksa kita dapat rasa tidak rasa kita masalahkan supaya penjelasan itu menjadi yang terbaik. Kalau kita kira akan menjadi yang bagi yang tinggal dalam keseharian itu di mana teks di mana baca itu. Kalau sampai itu mungkin yang bagi berikan pertama mana yang saya akan satu orang pastor. Tapi tidak yang tahan apabila dan berkualitas. Kerana berkualitas itu maksudnya dia boleh membaca dan tahu dengan baik. Sebabnya penting untuk menjaga untuk menjaga apa relasi yang akan datang. Kalau bentuk penjelasan atau pengajaran itu tak tepat dengan bacaan, berarti dia kosong salah. Ini ada isu yang saya rasa kalangan guru masa mereka menggunakan isu ini. Mungkin kerana ada baca dia nak mampu dia. Jadi kita mesti sendiri mesti jadi orang susah. Macam lancar, tapi ini profil. Itu saja boleh bagi tahu. Mungkin kat mana sebenarnya yang minimum perlu mereka ada basis. Okey, kita sebenarnya kita ada bentuk perbacaan bukan dari sisi baca panjang ini apa maka hasil apa ini hukum itu kita tak sampai hafal jadi bacaan dari sisi hukum sebab apa perlu dari hukum kita tak sebutan bacaan yang tepat pada dan dalam proses malam dan pada sisi hukum dari sisi pihak yang sama dia dapat satu bodoh yang amat hati secara amat bagus saja walaupun bodoh dari dia dapat tahap yang kita sebab ini bila dia sedangkan buat apa yang bodoh saya lakukan di situ kita akan sisi dia secara otomatik bukan ada asas tapi dia akan terus berlaku secara otomatik bila dia betul-betul memahami dan bodoh apa yang dijaga dia. Dia bukanlah perlu pada tahap penting dari ekspor untuk melakukan masalah at least kita tahulah panjang menjadi kemudian yang penting itu semua kata minimum basic yang ada kepada pendidik dan juga masih untuk kita aplikasikan masih kita berbalik soalan yang sebenarnya daripada program kontak fisik atau masih memang kita mendapat hasil positif pada dua program yang kecil. Kalau saya tanya program masih menjadi dua program mungkin pada dari sisi mereka dapat hasil yang sangat-sangat kata itulah dua positif. Apa sebenarnya mungkin masa positif tidak ada yang positif tadi. Jadi bila ada dengan sebuah dua program sesuatu yang sangat baik. Kadang-kadang beberapa yang kecil dia masuk yang spesifik dan mereka ada mereka jadi termasuk ini satu bagian untuk mereka. Jadi mereka berfikiran proses. Jadi mungkin pada bebas kita yang pendidik dan mereka masih diberikan insentif ataupun materi awal materi bagi menjadi semangat pendidik untuk mempromosikan program kepada mereka. Silakan. Dia buat TV kan? Dia bagi soalan lain sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab kepada soalan daripada Ustaz Samin tadi, bagaimana pertautan ini berlaku? Pihak yang saya faham Datuk Indra Mahmud pun tak terfikir yang akan duduk bersama dengan Mas.
Ustaz Zul kan naik pun tak terfikir yang akan duduk dengan, tapi yang separate yang mengapa pula ramai perempuan. Ustaz Zul pula mengajar. Macam mana boleh terfikir bahawa akan ada pertemuan ini? Tak ada kena-kena pun dengan Mas. Ya, saya minta tiba-tiba ada akibat. Sebenarnya untuk makluman tuan-tuan, hidayah yang Allah bagi itu kadang-kadang kita tahu. Bagaimana program ini berlaku adalah semasa kami di peringkat kementerian mengadakan bengkel yang pertama setelah Datuk Seri Zahid dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Kemajuan Desa dan Budaya. Datuk Kamal ada sebelah. Masa bengkel itu dia belum berlaku, iaitu pada tahun lepas sekitar bulan Mac Februari. Di antara perkara yang dibincangkan bagaimana kita pecah kepala untuk mengubah penjenamaan, memberikan wadah baru, memberikan nafas baru, memberikan input baru. Kerana kemas ini telah lama wujud. Arwah ayah saya adalah guru kemas. Guru kelas dewasa, pernah dengar tak? Yang mengajar orang tua belajar membaca. Itu arwah saya. Dan adik saya adalah merupakan pesara guru kemas. Jadi kemas dia dah lama. Tetapi jenama ini, dan walaupun kita dapat pengiktirafan world standard, Datuk Kamal bercakap kita mendapat Reader's Digest world standard dan sebagainya, tetapi kadang-kadang mengapa kadang-kadang brand image ke depan? Mengapa kadang-kadang brand-brand yang lain ke depan, sedangkan kita punya presence, kita punya kehadiran kita ada 11,000 setup di seluruh negara. We own the majority. Jadi dalam bengkel itu kita bincang dan kebetulan sebelum saya bersama dengan Datuk Seri Zahid di Jabat Timbalan Perdana Menteri, saya dipaham saya adalah melakukan setiausaha politik kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang selama 5 tahun. Jadi saya kenal sangatlah Datuk Indra Mahmud. Saya kenal sangat apa Yayasan Mahmud. Namun kita dalam bengkel itu kita cadangkan bagaimana kita masukkan modul ini sebagai modul tambahan. Kerana the young parents, bukan peringkat umur saya dengan Datuk Kamal, yang parent mungkin Datuk Mahmud muda lagi, mungkin saya Datuk Mahmud muda lagi, yang ada anak kecil. And sekarang ini senario masyarakat kita adalah both husband and wife bekerja. Betul? Kadang-kadang bila hantar ke kemas, mengapa hantar kemas? Free. Betul tak? Pasti itu nak bayar orang tinggi. Ini free, hantar. Kerana tak mampu nak bayar yuran bulan-bulan. Lepas itu bobok pula nak balik dengan masa ofis dan sebagainya, nak ambil anak nak hantar mengaji. Kalau tanya saya, kalau saya ada anak kecil ataupun cucu saya tak kisah anak saya, cucu saya ke yang tak pandai membaca ataupun mengira. What most important di peringkat usia yang paling muda, saya nak anak saya pandai mengaji. Jadi sebab itu diusahakan juga petang hantar pula mengaji. Jadi 2-3 kali kerja bagi yang parents yang nak cari rezeki untuk keluarga mereka. Jadi dengan adanya modul ini, maka semasa kita buat libat urus, masa itu Datuk Mahmud dekat Jerman. Masa kita buat libat urus dengan Datuk Seri Zahid online 100. Ingat tak tuan-tuan? Ingat bulan 5. Ke dah lupa dah? Bulan Mei tahun lepas kan? Mesir. Oh, di Mesir kan? Datuk Mahmud online live dari Mesir. Dan libat urus itu melibatkan 150,000 parents online. Bagaimana yang Ustaz Umi cakap, maknanya penerimaan itu memang sangat-sangat bagus. Siapa game changer dia? Siapa yang akan memikul tanggungjawab ini? Dia nak pastikan bahawa program ini berjaya. Idea dah ada, produk dah ada. Tetapi kalau kita gagal, maknanya kita akan gagal. Jadi sebab itu bertanya soal insentif bagi saya.
what most important insentif yang kita semua patut dapat adalah kejayaan program. Sebab kita lah perubah setelah wujudnya kemas. Kita adalah generasi perubah yang akan membawa modul yang baru kepada masyarakat kita. Dan kalau berjaya, maknanya zaman siapa tu buat tu? Oh, Datuk Kamal. Zaman era dia sebagai Ketua Pengarah. Zaman siapa yang buat modul tu? Zaman Datuk Indra Mahmud. Zaman siapa yang melatih guru-guru yang akan mendidik? Oh, Ustaz Idrus yang mengajar ni. Pintar yang hebat. Dan orang akhirnya zaman siapa guru-guru masih yang buat program ni? Zaman kita. Dan saya rasa kalau kita berjaya melahirkan satu gelombang, satu perubahan kepada pendekatan ini saya rasa hadiah yang sangat besar kepada generasi yang akan datang, generasi Al-Quran. Dan kita letakkan Al-Quran itu seawal usia sebelum masuk darjah 1. Dan pentingnya adalah bagaimana kita nak memantau supaya program ini tidak gagal. Dan program ini libat urusnya, sebab tu saya selalu sebut, kita jangan bekerja in silo. Bila in silo kita syok sendiri. Oh, aku guru kemas. Oh, dia syok sendiri. Tetapi orang cerita pasal kemas, orang lain cerita pasal branding punch. Sebab kita syok sendiri. Tetapi sekarang ni kita dah buka ruang. Kita berlibatkan, okey, kalau katakan modul Sabah ada kita bawa. No problem. Nak tengok kualiti kita punya pendidik, kita bagi Asapita untuk mendidik Al-Quran. Jadi kita dah libatkan banyak parti. Jadi apabila banyak parti yang terlibat, bagaimana kita nak monitor kejayaan kita? Bayangkan 4,000 setup yang kita akan buat di peringkat fasa yang pertama. Jadi saya cadangkan kepada KP dekat sini, pengarah yang baru bagi pendidikan awal kanak-kanak pun ada dekat sini daripada Negeri Sembilan. Saya ingat Anis lagi. Pertama, dia Sabang dia ada satu sistem pemantauan. Jadi saya rasa tak payah nak reinvent the wheel lah, mas. Adopt. Sebab benda simple je. Tugas tuan-tuan sebagai guru, pertama, nak pastikan anak ini hadir pada setiap hari. Kalau dia tak hadir, maknanya gagal. Jadi bagaimana nak pastikan anak ini hadir? Dia pakai apps je. Tanda hadir. Yang kedua, tahap pencapaian dia everyday kita masukkan. Itu je. Jadi kalau katakan kita boleh pantau yang ini, buat dua perkara ini pada setiap hari kepada anak didik kita, kepada guru-guru yang kena buat, maka insya-Allah dalam tempoh pemantauan ini, Datuk Kamal boleh beritahu Datuk Zahid, untuk negeri Sarawak kita ada 60% yang dah green zone. Maknanya dah lepas tahap pencapaian tinggi. Tapi ada lagi yang 30% dalam kategori merah gagal. Mungkin kita akan ada intervention. Mungkin kita pergi kepada kota kemarahan, tengok mengapa you ni merah, kawasan Timbalan Negeri. Kan Datuk Rubiah, mengapa gagal? Contoh macam tu. Jadi saya rasa benda ni pun dah sedia. Saya rasa yang saya faham takkan kemas untuk penggunaan ni. Tapi cuma kita nak pastikan bahawa pemantauan ini mantap. Tak nak nanti kita buat lancarkan seluruh negara cakap. Semalam pun Datuk Zahid cakap pasal ini. Semalam pun Datuk Zahid bercakap soal pratafis kemas ini. Jadi maknanya dia nak lihat ada kejayaan. PMX pun cakap pasal benda yang sama. Jadi nak pantau kejayaan ini, pertama kita kena ada solution untuk pantau. Takkan hari-hari Ketua Pengarah nak telefon Encik Zul, Pengarah Pahang nak jaga 33 kawasan untuk yang kita buat pilot ini. Hari-hari nak telefon bagaimana kita automatekan benda yang ada. Dan kita guna pakai benda yang ada. Don't have to reinvent the wheel. Yang kedua, kena ada lah. Saya rasa kemas ada mesyuarat bulanan pengarah kan. Jadi salah satu tajuk dalam mesyuarat itu adalah pencapaian pratafis. Jadi mungkin bolehlah invite Datuk Mahmud untuk masuk apabila tajuk itu timbul, ataupun wakil daripada Sabang untuk
kita tengok bagaimana pencapaian kita. Dan kita tengok Pahang macam mana, Terengganu macam mana, Kelantan macam mana. Jadi akan wujudlah kata persaingan itu. Oh, Kelantan dah 100% zon hijau. Ya. Dah lulus semua. Bukan hijau yang tu ya. Lulus. Kita ambil traffic light pun saya. Perak mungkin ada lagi yang merah. Jadi akan ada lah benda-benda macam ni yang boleh kita guna pakai. Saya rasa pertama tadi sistem untuk pemantauan, yang kedua adalah penyelarasan kerana ia melibatkan pelbagai pihak ya, bukan saja pihak kemas tetapi kita ada juga of course Yayasan Pahang pun nak jaga juga dia punya jenama dia kan, dia dah membenarkan orang menggunakan produk dia. Jadi produk yang dia bawa ini kalau boleh jangan salah guna. Jadi maknanya nak pastikan ia berjaya supaya kalau tak gagal nama dia pun impact juga. Jadi sebab itulah kesemua pihak ni ada interest ya. Dan pastinya Datuk Seri Zahid sebagai menteri yang bertanggungjawab, sebagai timbalan menteri yang bawa ini akan kata nak pastikan benda berjaya. Satu lagi yang Datuk Zahid nak buat tetapi PMF kata tunggu dulu. Ada ingat nak buat masa Agung belum balik ke Pahang. Dia nak lancarkan dasar tahfiz negara. Dan dasar tahfiz negara sebenarnya inisiatif telah bermula semasa zaman bosku. Kita dah buat. Tetapi ianya dah ada benda tetapi tidak diwar-warkan dan sebagainya. Kerana program tahfiz ini dia ada mungkin 4 atau 5 kategori ya. Kategori pertama dia pergi hafiz. Pure hafiz tu tak campur dengan akademik, tak campur dengan apa dan sebagainya. Sebab tu yang pure hafiz ni Datuk Zahid lepas dia jadi hafiz, kita bawa dia pergi ke Miat. Jadi aerospace engineer pergilah ke Miat. Berapa ramai budak-budak hufaz yang tamat Al-Quran, bagaimana dia nak cari rezeki, kita bagi dia kemahiran. Jadi ada program-program yang kita nak sediakan dalam daftar tahfiz negara ini, dan insya-Allah dalam masa yang terdekat sebab dekat PMS kata tunggu Agung baru. Jadi Agung baru lah yang akan mungkin melancarkan dasar tahfiz negara ini yang telah pun diperincikan oleh mereka-mereka yang mahir dalam bidang. Jadi itu pandangan saya dari segi jawapan kepada insentif tadi. Insentif yang paling bernilai sekali adalah kita mampu menyuntik semangat perubahan kepada anak bangsa kita yang akan datang. Terima kasih. Yang bagian itu yang terjadi respons kepada jadi ingat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik yang kamu orang belajar Quran dan mengajarkannya. Maka apa kalau ini dari kemas tak tahu fikir sebelum dikatakan itu Quran. Masya-Allah. Jadi Allah SWT berfirman kepada kita semua juga mempunyai inisiatif ini. Kita nak projek ini dan saham yang confirm. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Kita nak mempunyai proses. Kita teruskan saya terusnya. Dan dari kepada TDP. Dengan baikkan masa dengan maju teknologi yang itu banyak mau pada digital. Jadi soalan saya dengan kemas atau menyediakan satu inisiatif atau memperkenalkan kepada SCC kepada kemas yang satu organisasi yang kita pilih untuk belajar tentang digital. Terima kasih tuan Director. Ingat saya nak kongsi sikit tentang video yang telah kita buatkan pemantauan awal tentang pelaksanaan program tahfiz. Kalau lister tengok saya bisa catat tamu. Yang nak menjawab soalan Tuan Min, Ustaz Min tadi. Alhamdulillah tuan-tuan sebelum saya tunjukkan video ni. Bulan 2 Datuk Tajul bagi tahu dibentangkan dalam dia back atas lagi. Bulan 2 kita bentangkan dalam cadangan dalam pemukiman. Bulan 5 kita buat sesi baru bersama yang berhormat Timbalan Menteri. Bulan 7
kita ada screening budget daripada Kementerian Kewangan. Masa tu kita fight untuk mohon peruntukan untuk laksanakan program Prata PCD Seberatan. Bulan 10, bulan 8, bulan 9 Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri kita, dia malam-malam ini buat sesi libat ulang pula dengan Kementerian Kewangan. Panggil ketua penyuaraan. Dia ada engagement pula. Jadi bulan 10 PMX Yang Berhormat pada Menteri kita luluskan peruntukan 20 juta untuk Prata. Mana perjalanan kita mudah. Kan? Jadi dan duit ini pula, peruntukan ini pula datang direct daripada inisiatif bajet Kementerian Kewangan. Jadi ini direct daripada Kementerian Kewangan. Dan bila dia datang direct daripada Kementerian Kewangan, ada dua yang direct. Satu naik taraf Tabika, satu lagi untuk inisiatif program Prata kita ni. Dan saya kena melaporkan dalam mesyuarat jawatan kuasa tindakan majlis tindakan pembangunan Kementerian Desa dan Sumberdaya setiap 3 bulan sekali. Maknanya berbalik pada yang diutarakan oleh yang bagian kita tadi. Maknanya tugas kita sebagai tuan-tuan yang melaksanakan ini, kita akan buat reporting dan setiap 3 bulan saya perlu melaporkan kepada Kementerian Kewangan prestasi program Prata. Jadi alhamdulillah 20 juta diluluskan pada tahun ini. Itu sebab ini pun bukan mudah nak dapat lulusan untuk laksanakan program di hotel. Sekarang ada langkah perkhidmatan. Tapi untuk program Prata ini KSC lulus. Mudah dah. Jadi saya minta terima kasih kepada Dr. Indra. Jadi kalau kita tengok yang kita punya dulu kita ada PI kan. Tentang kita ingat yang kita tambah masa 1 jam 12 dengan pengajar 1. Dan masa tu kita wajibkan anak kita hafal 10 surah masa tu. Tapi bila adanya kerjasama dengan Yayasan Faham ada sesi pejabat yang berhormat malam-malam menteri, kita dah sekurang-kurangnya buku 1 dan 2 boleh 28 surah. Kalau sampai tak khatam 4 buku modul boleh cover 38 surah. So masa ni tu sebab kita ada kali bawa khusus ni. Nak tengok dari segi apa tu kesesuaian masa tu. Kita ambil pandangan pada peserta khusus, peserta berbengkel di bawah ya. Next sikit. Ini yang sasaran kita ni sebelum jawab Ustaz Mu'min punya soalan tadi. Kita juga telah di tahun ini sebenarnya sasaran kita 4,000 tambah dengan 100 orang yang telah jadi pilot project 4,100. Tapi bila kita war-warkan ni yang berbeza terkejut, bila kita sudah buat war-warkan program ini, nampaknya ada permintaan di kalangan kepimpinan masyarakat dekat bawah. Dia nakkan program itu tambah di tempat dia. Sebab ni yang berhormat Datuk Sri Rizal Marikan. Dia personally jumpa Datuk yang berhormat Datuk Sri Zahid, minta kawasan dia tu semua. Patutnya dia punya kuota 15 tu. Dia minta buat untuk 52 tabika di Kebun Batas. Dia jumpa yang berhormat TBM. Yang berhormat TBM minit kat saya. So saya ni SOMP. Kita tambah. Itu sebab jadi 4145. Semalam kemarin saya jumpa dengan Yang Berhormat Tim Sapega. Dia pun nak fullkan di Lenggong. Maknanya ni pemimpin kita kat bawah ni dah tahu dah pasal program kita. Ya, bukan sekarang ni macam Yang Berhormat Tim Sapega dia PC dia tu berkaitan dengan Prata Pertemuan. Pemerintah tanya pasal program Prata. So jadinya sasaran kita tahun ni 62,000 kan. Sebab saya tak kasih mereka kita Yayasan Faham dan rakan-rakan lain khususnya warga Kemas. Untuk bajetnya tahun ni kita akan bekalkan 1,000. Kita dapat 20 juta tuan-tuan untuk program digital kita. Tahun tak pernah kita dapat peruntukan dengan ini. So 8 juta yang diberikan pada tahun 2004. Tahun depan ada lagi 18 juta. Tahun ni kita akan sampai 1,000 tablet kepada guru-guru kita. Dan mungkinlah tabika ni. Tabika Prata kita tahun ni 4,000. So kita akan bekalkan seluruh peringkat. So jadinya kita kena buktikan yang program ini berjaya. Buktikan program ini berjaya dan kita boleh fight bajet tahun ni. Untuk bajet tahun depan.
Kementerian Keuangan tengok bagus program ni. Liputan menyeluruh program ini berjaya, insya-Allah bajet dia akan datang. Ini tuan-tuan buktikan program ini boleh berjaya dan insya-Allah peruntukan bajet kita ni akan dapat. Sebelum ni tak pernah dapat bajet untuk program digital. Alhamdulillah dapat 2 juta di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Zahid. Cuba tengok depan sikit. Saya tengok ini depan. Ini yang kita dah pergi turun. Good. Ada cikgunya kat sini ya. Cuba kat sana. Oh, ini faham. Faham paling banyak kan. So buat dia faham. Harap-harap tu dulu nanti. Program ini dilaksanakan secara medis melibatkan 190 pihak terpilih mulai Julai lalu. Bagi pengarah SPT, Ma'aduddin Sendram Berhad, Syarul Kanan Muhammad Nazri, melalui kerjasama itu, wakil pendidik tadika kemas diberikan dengan ini kita beri ni yang kita bayar. Kita bayar ya. UKK. selain diberikan modul Hafiz tadika kemas. Di setiap wilayah ada QR yang memberikan visual guru kita yang melaksanakan soal Al-Fatihah ayat 1 hingga 6. Jadi kita buka kadang-kadang apa yang kedua ayat dengan guru tersebut. Guru tadika Hafiz kemas Yasmin Ashikin Maksudiyah berkata, setakat ini modul ini mendapat penerimaan tinggi. Lepas Mana cikgunya ada? Mana cikgunya? Bukan. Program Prasasti. Sudah 25. Itu jalan nak tunjuk ke bos. Saya dapat memberikan masa lagi sebagai pelajar di sini. Apa yang saya nak belajar dari awal saya katanya penghayatan pendidikan Islam dapat ditetapkan dalam diri anak-anak menerusi mencintai Al-Quran sejak kecil. Pendidikan awal ini mampu menarik minat anak-anak kecil ini untuk menghafaz Al-Quran sekaligus membentuk khasiat diri mereka. Diharapkan generasi ini mampu menjadi pemimpin berwibawa dan landasan Al-Quran. Daripada Umar RTM. So ini kita dah dapat satu daripada pihak RTM buat coverage kita kan. Saya nak tunjukkan satu lagi yang success story tu. Okey, depan lagi. Okey ni. Sebab pada siapa pada 7 November 2023 yang lalu, bahawa yang mengambil kesulitan dengan negara pertama, maksudnya apa yang mereka masalah finansial, ini adalah kesulitan bagi masyarakat. Satu bulan telah mencoba menyaksikan hampir 9 negara perjanjian dan kerajaan dan negara. Tak boleh pinjam kau. Tak tahu rakam.
turut sama yang juga memberi kesehatan negara pada sama menyaksikan masa sejarah dan duduk bersih ambil tangan satu saya ni betul sudah yang belajar melalui karya dan audio yang diperkenalkan oleh pihak Yayasan Faham. Akhirnya mereka yang telah percaya menghafal lebih dan dulu. Ini anak ni tanya cikgu, mana cikgu di lorong dunia? Di belakang. Anak ni dia buat di rumah, mak dia sendiri yang buat rekaman ini. Secara bersahaja boleh buat. Boleh cari menantu, jadi menantu. Untuk cucu. Dia walaupun 100 tu tapi mek dah ada tu. Ini PKM juga mana cikgunya? Mana cikgunya? Tanya. Ini ada cikgu. Tanya. Ini cikgu berat. Mana cikgu berat? Ini cikgu Lahadatu ada? Cikgu Lahadatu mana dia? Tanya cikgu. Cikgu ni hafal surah An-Naba. Ada 40 ayat. Masa saya memantau ni 38 ayat yang dapat dihafal. Mana tinggal lagi 2 ayat. Ini surah An-Naba. Tanya cikgu. Okey, stop. Jadinya saya ucap terima kasih banyak kepada cikgu semua ya. Walaupun pun tak ada lagi tip kita tak tahu ke bawah buat pemantauan secara video ni. InsyaAllah kita akan buat untuk melaporkan kepada yang berhormat Timbalan Menteri tentang kejayaan ataupun pelaksanaan 100 kelas. Tapi untuk yang peralatan komputer tablet insyaAllah tuan tunjukkan bukti bahawa kita mampu untuk buat insyaAllah. Yang berhormat ni dia ni orang baik. Tajuk ni paling rapat pada menteri boleh bisik untuk tahap untuk kita berikan peralatan komputer, tablet ataupun laptop kepada guru kita insyaAllah. Jadi dah itu sedikit pada kongsian success story kongsian dari Ahmad tadi kita bukti yang kita lakukan projek ISIS yang kami jalankan sebenarnya sangat mendapat respon positif dan kita menggalakkan dari guru sini yang mendidik juga kepada beberapa yang lihat anak-anak yang mampu untuk nafas Al-Quran seawal kondisi baik. Kita perempuan yang kita bersama ini kita lihat itu pun dah akan berhujung dah di akhir kita awal kita ada kita nak sedikit pesan yang dia dapat kepada konten ini boleh kita berhujung kita saya merasa yakin insyaAllah daripada satu sambutan dari masyarakat kita tengok dalam video sebentar tadi sambutan dari guru. Jadi cuma bagi saya dalam kita melaksanakan kerja yang besar ini kita kena expect challenge yang ada di tangan obstacle
tapi saya yakin dengan komitmen daripada Datuk Pengarah di Datuk Tajul, apa-apa obstacle, apa rintangan akan dapat teratasi dengan insyaAllah dengan semua pihak yang terlibat. Jadi saya doakan semoga projek kita ini tampaknya diterima amal yang kedua supaya insyaAllah jaya. Dan yang tadi yang Datuk Tajul beritahu ini adalah untuk future generation insyaAllah. Jadi saya doakan yang baik. Assalamualaikum. Pagi tadi saya belum memantai saya sedang di sini. Dan pagi tadi apabila saya sebut, saya terserpak dengan beberapa profil yang agak besar di mana. Saya terserpak dengan Mufti Tuan Suha, Mufti Datuk Seri Rawat. Saya terserpak dengan Dr. Zul, Pengarah Jabatan Agama Islam dan Jemaah. Saya terserpak dengan Profesor Dr. Zabawi daripada Pipsas, Unipsas. Saya terserpak dengan Legal Advisor. Bila nampak saya dan dia tahu program ini, dia kata ini adalah satu penyeramaan atau program yang sangat baik. Bagaimana yang saya sebutkan tadi, kita tak akan menghadapi satu laluan yang begitu mudah. Mungkin dari segi setup yang dibuat ni dah Kamal pun dah beritahu tadi, step by step, sehingga kan Tuan Agung datang merasmikan program kita ini, Datuk Kamal tak mengadap. KSU tak mengadap Agung pun menyebut. Malah Datuk Seri Zahid tak mengadap Agung pun menyebut. Hanya dengan sekadar wakaf kita angkat kepada Tuan turun menyambut program. Jadi kabaran yang paling saya bimbang, tapi saya tengok daripada semangat yang ada dalam jawab ini, saya rasa dia melegakan adalah tuan-tuan yang akan mengoperasikan program ini. Jadi kalau kita nampak ia bukan sekadar tugas tambahan, saya rasa insya-Allah program ini akan berjaya. Kan? Dahulu kita mungkin tak dapat ustaz, tapi sekarang mungkin orang dah dapat ustaz. Tak salah lah. Dan satu lagi adalah bukan saja dengan anak murid. Once anak murid yang dah jadi macam yang tunjuk tadi, sebenarnya ada parent so happy. Tak payah kita jual sebenarnya. Parent ni akan bercakap, lepas susu dia cakap, apa Aisyah cakap, bercakap soal program ini. Cuma sama ada kita ada kapasiti atau tidak untuk menampung kata momentum berkejayaan ini. Jadi memang Datuk Seri Zahid, saya cakap dengan semalam petang malam sebelum saya telah kontak, saya kata bos, saya besok nak petang ni nak pergi kontak dan bersama dengan tim penggerak kemas untuk program Hafiz bersama dengan Datuk Kamal dan Datuk Kisah. Dan dia sentiasa memantau dan insyaAllah seperti ini kita akan aturkan satu sesi nak update dia yang begini progress di antara program ini. Kita tunjuk video, tunjuk apa benda lagi, dan mungkin kita akan anticipate beberapa bentuk halangan yang kita nak dia facilitate membantu kita untuk supaya program ini tidak berdepan dengan halangan-halangan yang tidak mampu kita tangani. InsyaAllah sama-sama kita doakan, kita buat ikhlas. InsyaAllah saya akan terima kasih. Kita bakal kamu agama terus buat dalam sampah ada syukur, dalam syukur
ada. Allah kan ada janji orang ini. Dia sangat beruntung. Dia sangat paham. Dia kalau ada ujian dia sangat paham. Dia dapat kebaikan, dia syukur dapat paham. Dan hidup ini bila kita ada syukur sama, setiap tangan, setiap akun kita ada kajian, ada pertemuan, ada lagi. InsyaAllah apa-apa yang akan dilakukan kita akan lakukan. Terima kasih. Yang lain Terima kasih Ustaz. Sebenarnya program ini ada beberapa dalam kita merancang ada beberapa tujuan. Pertamanya kepada anak didik sendiri, anak-anak didik kita, anak cilik kita. Nak kita dedahkan dengan cintakan Al-Quran dan dapat hafal. Keduanya kepada guru-guru sendiri. Pada guru-guru ni memanglah semalam saya jumpa cikgu kan semalam. Dia kata boleh tak? Sebab dia bagus. Saya offer lah. Cikgu boleh walaupun belum tabisan ni. Dia kata cikgu sesuai. Kelas cikgu buat prototipis. Dia cakap apa? Saya rasa tak sesuai tu Datuk. Kenapa? Saya menari pakai pun sempit. Pakai kebaya. Contoh. Tak apa. Saya kata tak apa. Mungkin dengan bila kita mengajar anak tu untuk menghafaz, kita sendiri secara automatiknya kena sesuai diri kita. Kena retuning untuk cikgu-cikgu kita kan. Jadi kita sendiri tuning lah. Macam saya sendiri. Tidak saya pakai baju korporat kan. Tapi sebab baju ustaz kan. Automatik kena bawa songkok. Walaupun flat saya buat. Tukarlah kita dia. Retuning boleh jadi. Ramai di kalangan ini tak hafal. Kalau saya suruh hafal, boleh tak baca surah An-Naba 40 ayat? Semua lagu boleh kan. Tapi bila kita laksanakan program Pratapis, kita secara tak langsung kita pun memastikan kita ni sekurang-kurangnya menghafal 38 surah. Betul tak? Mana mungkin anak kita boleh hafal 38 surah, cikgu yang nak mengajar tak boleh hafal. Mana mungkin kita nak ajar anak kita Lam Yakin ataupun surah An-Syirah, kita sendiri cikgu tak hafal. Maknanya kita sendiri dah apa selama hari ni kita umur 4 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita tak hafal surah. Bila kita sendiri kena handlekan program, kita sendiri akan ada inisiatif untuk menghafal. Saya sendiri pun dah. Aku ni lagi besar. Aku ni ketua besar. Cucu boleh baca Ad-Duha dengan bagus, takkan kita tak boleh baca Ad-Duha. Jadi itu untuk kita akan kemas lah. Yang ketiganya untuk ibu bapa. Kalau kita melihat pada video tadi, kita melihat bahawa yang ambil tu kebanggaan tu ada pada ibunya. Tanya pada cikgu di lorong terbikat-bikat umumnya. Malam-malam dia ambil gambar video anak. Dia up dalam sosial media. Saya pick up kan video itu sebab dia rasa bangga anak dia boleh baca surah apa tadi? Lam Yakin kan? Ayat Lam Yakin tadi. Dengan bersahaja. Jadi kepada bapa, maknanya bila inilah kesan berganda yang ketiga dia. Bila mereka anak-anak kita balik ke rumah, dia akan minta bersama dengan mak ayahnya menghafal. Maknanya kita boleh tarik pula mak ayah kita sama-sama menghafal. Betul tak? Kalau selama hari ini bapaknya hanya boleh baca 3 qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq dalam setiap kali solat. Itulah bacaan yang paling panjang pun kuliah ayyuhal kafirun, itu pun tak boleh nak keluar. Itulah surah yang paling panjang. Tetapi bila dah transformkan, kita laksanakan program ini kepada anak didik kita, dia balik ke rumah, dia bersama-sama ayah, menggalakkan dia mak ayah. Saya jumpa dengan ibu bapa di Lahad Datu. Saya sembang-sembang sementara dia nak tunggu anak dia. Dia kata, bagus tak program? Dia kata, bagus Datuk. Kami pun sendiri kena belajar lah. Malulah anak kami boleh hafal, kami tak boleh hafal. Itu saya nampak kesan bergandanya kita ni kepada mak ayah. Jadi tuan-tuan dan puan, pada cikgu-cikgu saya jumpa lagi, kita akan perdalamkan dari segi pembacaan, makhraj, tajwid untuk cikgu-cikgu. Mungkin selama ini kita kata tak payahlah boleh tajwid. Tapi selepas ini secara langsung cikgu-cikgu akan
4,000 ni cikgu ni akan kita latih, akan kita hantar ke Yayasan Bintang untuk mendalami pembacaan Al-Quran. Bagus tak bagus? Bagus untuk kita. Jadi naknya. Jadi tuan-tuan ini sebagai duta, termasuklah PM Insan sebagai duta untuk program ini. Kita kena tunjukkan yang terbaik untuk program ini, insya-Allah. Sebab kalau kita tengok pahala yang kita dapat ni pada anak, pada cikgu, pada suami kita, pada masyarakat, ibu apa, banyak pahala kita ni. Upah lah. Oh, imbuhan tu tak apa. Imbuhan ni kita dah siapkan, kita dah siapkan saving account kita dekat bawah. Saya perlu pilih ni, tak fikir pun soal nak imbuhan ke apa. Yang penting anak-anak ni, dan insya-Allah kalau betulnya mak ayah saya dapat pahala. Itulah yang saya rasa yang paling upah yang paling seronok sekali bila mana arwah ayah saya dapat pahala bila saya laksanakan program ni. Setiap tahun saya lahirkan 60,000 orang. Sudah hafal. Betul tak? 60,000 orang anak-anak setahun. Tuan-tuan mungkin 15 orang kan. Datuk Tajul 60,000 juga dia sama dengan saya. Sebab dia Datuk Mahmud sama 60,000 orang diam-diam. Mak ayah arwah ayah kita ni pahalanya anak kecil baca dia dapat buat. Betul tak? Jadi inilah yang paling yang paling berharga bagi kita kan untuk bekalan kita nanti. Dan juga kita sambungkan pahala itu sebab mak ayah kita yang membentuk kita dan insya-Allah pahala ini akan sampai kepada kita. Dan itulah pada saya imbuhan yang paling bermakna dalam kehidupan kita kan. Untuk pahala fizikal insya-Allah kita cuba kita akan buat insya-Allah. Perbincangan kita tadi dengan lewat sebenarnya dan ucapkan terima kasih kepada semuanya pada pagi ini dan hari yang alhamdulillah mudah-mudahan proses pada hari ini mendapat satu himpun informasi yang lebih semangat yang baru. Mungkin ada hari yang hari ini semangat salah satu belajar Quran. Itu kita kena simpan dalam mindset kita. Tak semestinya ada semua kena pakai kopiah dengan apa tu orang bertutup ikut semua baru belajar Quran. Tak semestinya. Okey. Walaupun orang sekali cikgu kemas ni dah mengubah perspektif masyarakat. Bahawa cikgu kemas bukan hanya ajar hari menari. Tapi sekarang kita dah ubah. Kita nak mendidik agar memulai jiwa Quran ataupun generasi Al-Quran. Itu yang sangat hebat. InsyaAllah. Wabillahi taufiq. Terima kasih sekali. Kita kembali dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.